Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-38 dan juga ayat yang ke-39. Nota bercetak muka surat 83, manakala nota yang tuan-tuan rujuk secara soft copy slide nombor 416. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ayat 38 adalah ayat lanjutan setelah mana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sebelum beliau memberikan tafsiran mimpi kepada kedua rakan sepenjara dengan baginda alaihi salam, baginda alaihi salam telah mengambil kesempatan untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala yang satu itu sebenarnya wujud. Kemudian kita baca pada ayat yang sebelumnya 37, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam telah mengatakan bahawa beliau tidak sama dengan agama kepercayaan yang dianuti oleh kaum pada ketika itu. Kemudian ayat 38, baginda alaihi salam mengatakan, dan aku mengikuti agama datuk nenek moyangku, iaitu Ibrahim, Ishaq dan juga Yaqub. Okey. Kalau kita ingat ayat 37, Nabi Allah Yusuf mengatakan dia tinggalkan, maknanya dia tak ikut agama kaum ketika itu, tetapi dia ikut yang mana? Dia ikut agama nenek moyang beliau. Okey. Nenek moyang beliau di sini kita tahu bahawa Nabi Ibrahim adalah kita panggil apa? Datuk moyang lah. Itu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan makana. Makana maknanya dia kata tidaklah wajar. Tidaklah wajar, tidaklah patut. Sebab tu kalau kita tengok dekat tafsiran ayat dalam tafsir Misbah mengatakan Ibnu Ashur rahimahullah, perkataan makana tu digunakan untuk menekankan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kalau ikut Syekh Asy'arawi mengatakan istilah makana tu adalah bagaikan kita membuat penafian adanya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi ayat yang kata makana, tidaklah wajar, maknanya tak boleh buat apa pun bagi kami untuk mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia ajak dua kawan dia tu, dia kata sebenarnya dia nak ajak kepada apa? Ikut agama nenek moyang beliau. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan tak ada sedikit ruang pun yang membenarkan
boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, zalika min fadlillah, itulah sebahagian daripada limpahan kurniaan Allah kepada kami. Nabi Yusuf kata apa? Kami dapat mengesakan Allah ni, kami dapat mentauhidkan Allah ni, itulah sebahagian daripada kurniaan Allah kepada kami dan juga kepada sekalian manusia. Kemudian Nabi Allah Yusuf tutup pada ayat nombor 38 ni mengatakan, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada nikmat boleh mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Ayat ini, apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Pengajaran yang pertama, dalam ayat ini adanya ajakan kepada mengikuti agama tauhid seperti mana yang diikuti, yang dianuti oleh para nabi terdahulu. Macam itulah kepada kita. Kita beriman seperti mana Nabi Allah Yusuf itu beriman. Kita mengesakan Allah macam mana Nabi Yaqub mengesakan Allah, macam mana Nabi Ishaq mengesakan Allah, macam mana Nabi Allah Ibrahim mengesakan Allah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat belajar dalam ayat ni menunjukkan adanya tegahan, larangan buat kesyirikan dalam apa-apa bentuk ibadah, dalam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Apa-apa pun, tak ada sedikit ruang pun yang membenarkan kita mensyirikkan Allah dalam perkara ibadah ataupun ketaatan. Okey, yang kedua ni kita kuatkan dengan perkataan makana tadi. Okey, pelajaran nombor 3. Kenapa Nabi Allah Yusuf kata itulah sebahagian kurniaan Allah, menunjukkan kepada kita kurniaan Allah yang terbesar apabila kita dapat ikut ajaran yang dibawa oleh para rasul. Satu nikmat yang besar ya Allah kurniakan kepada kita. Kita beragama, kita percaya dengan yakin perkara gaib kepada Allah seperti mana para nabi yang terdahulu. Pelajaran nombor 4, ramai manusia tidak menghargai nikmat Islam dan nikmat iman yang telah dia dapat. Jadi sepatutnya kita rasa apa? Bersyukur sangat atas nikmat Islam dan nikmat iman kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan dengan ayat 39. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Okay. Ayat 39 ni, Nabi Allah Yusuf, cara dia nak mengajak dua kawan dia tadi tu, dia menggunakan hujah logik. Dia kata apa? Wahai dua sahabat sepenjaraku. Tengok Nabi Allah Yusuf, cara dia panggil kawan dia tu, dia kata my friend, dia kata. Dia kata, hai kawan sepenjara denganku, dia kata. Lepas tu dia tanya soalan dekat perkataan arbabun. Dia kata, adakah, seolah-olah dia kata, cuba korang berdua fikir. Dia kata, adakah menyembah Tuhan yang berbilang-bilang itu lebih baik ke, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha berkuasa? Dia tanya, hujah logiknya macam tu. Dia kata, nak sembah Tuhan yang ada Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4, Tuhan 5 lebih baik ke, atau nak sembah Tuhan yang satu? Tuhan yang satu tu dia Maha berkuasa. Kan? Dia tanya soalan kepada dua rakan sepenjaranya. Dalam masa yang sama dia nak ajaklah kepada mengisahkan Allah yang satu.
Kalau Tuhan berbilang-bilang ni habis, kan? Ada Tuhan gelap, ada Tuhan siang. Nanti duk gaduh. Nanti nak jadi siang, seorang nak jadi malam. Seorang kata anak bulan jangan keluar, seorang kata anak bulan keluar. Sudah. Okey, logiknya mestilah satu Tuhan ni lebih mudah untuk diikuti berbanding yang berbilang-bilang. Okey, daripada ayat ni apa kita dapat belajar? Okey, ada 4 pengajaran. Nombor 1, kalau kita dalam menyampaikan dakwah, kita kena menggunakan panggilan yang sesuai, yang boleh menarik pendengar. Sebab tu Nabi Allah Yusuf ni, dia cakap, wahai kawan sepenjara denganku. Tengok cara dia tarik hati kawan dia. Okey. Yang kedua, fitrah manusia sudah memperakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ni, dia sebenarnya dia percaya yang paling kuasa sekali ada satu Tuhan je sebenarnya. Okey. Pelajaran nombor 3, Allah Ta'ala itu bersifat apa dia? Al-Wahid, iaitu yang Maha Esa. Dan pelajaran nombor 4, Allah itu mempunyai sifat Al-Qahhar, iaitu yang Maha berkuasa. Baik, kita teruskan kepada ayat yang ke-40, muka surat nombor 89. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nabi Allah Yusuf alaihi salam membuat penegasan. Ini adalah ayat yang terakhir sebelum Nabi Allah Yusuf dia mentafsirkan mimpi. Dia ambil lagi kesempatan, dia kata apa? Apa yang kamu sembah? Maknanya dua rakan sepenjara ni sebenarnya mereka sebenarnya sama macam kaum mereka yang lain. Nabi SAW kata apa? Apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu menamakannya. Nabi Allah SAW kata apa? Dia kata mana-mana makhluk Allah yang kamu anggap dia Tuhan, kamu anggap dia Tuhan, semua itu kamu yang reka. Kamu reka, nenek moyang kamu yang reka. Sebab tu kalau kita belajar patung-patung dulu tu dia ada banyak nama. Ada nama dewa ni, ada nama dewa ni, ada nama dewa ni. Siapa yang menamakan? Mereka lah yang menamakan. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata apa? Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti membenarkan. Maksudnya Nabi Allah kata apa? Allah tak pernah pun berikan ruang bersetuju kepada tindakan kamu yang menamakan ada Tuhan lain selain daripada Allah. Okay. Nabi Allah Yusuf katakan lagi, sebenarnya hukum itu hanyalah bagi Allah. Maknanya Nabi Yusuf kata apa? Nak buat sesuatu ni, nak menetapkan okey ini Tuhan ke, ini layak disembah ke, Allah je yang boleh buat hukuman seperti itu. Dia memerintahkan
supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dia tu maknanya Allah lah. Nabi Isa kata apa? Dia iaitu Allah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain daripada dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata apa? Dia kata siapa yang menyembah Allah yang satu, segala ketetapan tentang ketuhanan ni Allah je yang mempunyai otoriti. Dia kata macam itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu apa? Tidak mengetahui hukum dalam bab tauhid ni. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat ni? InsyaAllah ada 4 pengajaran, ada 6 sebelum kita tamatkan. Nombor 1, daripada ayat 40 tadi kita dapat belajar semua nama sembahan selain daripada Allah hanyalah rekaan manusia. Kalau ada orang namakan ni dewa ni, ini dewa ni, ini patung ini, semua tu manusia yang reka, manusia yang namakan ia sebagai Tuhan. Allah Ta'ala tak pernah pun. Yang kedua kita dapat belajar pada ayat ini adanya celaan mengikuti ajaran atau pegangan nenek moyang yang salah. Kalau yang betul tak apalah, tapi kalau ikut pegangan cara ibadat nenek moyang terdahulu yang salah, ayat ini memberikan satu celaan. Pelajaran nombor 3, hanya Allah Ta'ala yang dapat menentukan sesuatu ketetapan dan juga urusan, terutama dalam bab agama. Tak boleh ada orang yang reka. Allah saja yang boleh tentukan. Pelajaran nombor 4, ayat ini adanya perintah supaya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pelajaran nombor 5, agama yang lurus ialah agama yang mengesakan Allah Azza wa Jalla. Agama yang mensyirikkan Allah selain daripada Islam, itu bukan agama yang qayyim, bukan agama yang lurus. Pelajaran nombor 6, kebanyakan manusia dia tidak mengetahui sesuatu yang memberikan manfaat terhadap agama mereka. Jadi kita teruskan kepada ayat nombor 41. Kita dah nak habis dah nota ni. InsyaAllah kita ada lagi 8 saat sebelum masuk ke 20 minit. Tak dan aku lah. Tuan-tuan pun i'tikaf kan malam ni, pagi malam semalam. InsyaAllah yang berikutnya, jadi kita sambunglah ayat nombor 41 ni keesokan pagi insyaAllah. Boleh tuan-puan esok pagi. Jadi ayat 41 ni sudah sampai kepada misi mentafsirkan apa yang telah dimimpikan oleh 2 rakan sepenjara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apakah mimpi tersebut? Kita sambung insya-Allah keesokan paginya. Moga Allah rahmati kita, Allah berkat masa kita, Allah memberikan kita hidayah dan juga taufiknya untuk kita sama-sama memahami, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi pengisian kita pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan berpesan-pesan di atas kepentingan waktu, berpesan-pesan di atas kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.